Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquq alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita, pengajian bulanan berkitab, iaitu kitab berkenaan dengan faraid. Dan yang lepas saya dah maklumkan yang untuk pengajian kita seterusnya kita akan gunakan kitab Faham Faraid. Ada di kalangan tuan-tuan yang dah beli, alhamdulillah. Yang masih belum beli boleh beli di Shopee pun ada. Di Shopee pun ada, online. Order saja, insya-Allah sampai ke depan pintu rumah. Berharga kalau tak silap saya RM30 satu buah buku ini. Buku ni saya dah baca, seingat saya lebih 3 kali dah habis, dan saya dapati buku ni bermanfaat untuk di Malaysia khususnya, sebab ada dimasukkan juga dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan ahwal keadaan di Malaysia. Jadi sesuai sangat-sangat, paling-paling tidak satu buah rumah ada satu buku ini. Sebab kita tak tahu apabila kita dah tak ada nanti, mungkin waris kita boleh menggunakan kitab ini untuk dijadikan rujukan. Malam ini kita akan masuk dalam muka surat 16. Yang lepas kita dah sentuh sedikit tentang sejarah perwarisan harta pusaka, yang mana ada beberapa peringkat sebelum kedatangan Islam dan kemudian selepas kedatangan Islam, dan akhir sekali semua peringkat ini dinasahkan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Malam ini kita masuk dalam muka surat yang ke-16, hukum faraid. Hukum ini terkait dengan dua ahwal, dua keadaan, iaitu yang pertama berkaitan tentang pelaksanaan faraid. Maksud pelaksanaan ni apa? Ada tak pilihan lain selain daripada faraid? Misal kata kalau saya meninggal dunia, waris-waris saya ada pilihan lain tak untuk membahagikan harta pusaka selain daripada faraid? Ada tak? Jawapannya tidak. Ada pun yang dikatakan suka sama suka ataupun sama rata, ia termasuk dalam kaedah takharruj. Makna takharruj ni apa? Keluar daripada kaedah faraid. Arti kata lain yang lebih mudah untuk difahami, mesti kena masuk faraid dahulu, kemudian barulah keluar daripada kaedah faraid. Dengan syarat apa? 3. Yang pertama, syaratnya di kalangan semua ahli waris yang berhak mendapat
tahu bahagian masing-masing berapa mengikut pembahagian faraid. Yang kedua, syaratnya mestilah di kalangan ahli waris baligh dan juga aqil, orang yang berakal, waras dan juga baligh. Kalau di Malaysia ini umur 18 tahun ke atas barulah seseorang itu berhak untuk menentukan menggunakan harta dia. Kalau tak, jatuh kepada penjaga dia. Kemudian syarat yang ketiga, mesti kena redha antara semua ahli waris. Kalau misal kata 8 orang ahli waris, 7 bersetuju untuk bahagi suka sama suka. Tak kira lah sama ada sama rata ataupun yang kakak sulung dapat lebih, yang adik bongsu dapat lebih, suka sama suka atas kerelaan. Tetapi satu orang tak bersetuju. Daripada 8, 7 setuju, 1 tak setuju. Jangan kata yang satu ini tamak. Jangan kata yang satu ini nakkan harta, tamakkan harta. Tidak. Yang dikatakan tamak bagaimana? Yang dikatakan tamak adalah mengambil hak orang lain untuk diri dia. Sedangkan yang satu tadi, dia nak ikut kaedah faraid. Yang mana bagi dia mungkin kalau ikut faraid, bahagian dia lebih banyak daripada suka sama suka tadi. Biasanya lah yang berlaku suka sama suka ni sama rata. Banyak berlaku sama rata, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak ada masalah. Yang penting cukup 3 syarat tadi. Supaya apa? Apa hikmah? Bukan nak kata tujuan, tetapi hikmahnya supaya yang akil, yang baligh ini tahu bahagian dia berapa dan dia membuat keputusan sendiri tanpa paksaan, tanpa ada orang acu pisau dekat lehernya. Contoh, bahagian kau bagi aku sikit sebab aku punya sedikit, bagi kakak sikit, kamu adik lelaki yang bongsu banyak. Lizakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki kata Allah 2 bahagian daripada bahagian perempuan. Kalau ada 3 ekar, seorang lelaki, seorang perempuan, yang lelaki 2 ekar dan yang perempuan 1 ekar. Nak bagi sama rata, tak ada masalah. Yang penting takharruj dahulu daripada kaedah faraid. Takharruj maknanya apa? Keluar. Kalau saya kata saya keluar dari masjid, mesti saya masuk masjid dulu. Tak boleh saya duduk kat luar masjid, belum masuk tiba-tiba saya kata saya keluar dari masjid. Tak boleh. Takharruj maknanya apa? Keluar daripada kaedah faraid. Kena masuk dahulu, tentukan dahulu. Antara hikmah lain supaya apa? Tidak menyesal. Tidak ada perasaan menyesal dan juga mengungkit-ungkit pada akan datang. Kalaulah aku ikut faraid dulu ni, bahagian aku banyak. Tapi sekarang dah 5 tahun, 10 tahun baru tahu. Macam ni rupanya bahagian aku banyak rupanya. Tapi sebabkan dulu tak tahu, bahagian aku dapat sedikit dulu. Contoh. Jadi itu antara hikmah kenapa disyaratkan 3 tadi untuk takharruj daripada faraid. Hukum yang berkaitan dengan faraid ada 2 bahagian, iaitu yang pertama hukum pelaksanaan faraid. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Saya pernah nak kata berdebat tak adalah, tapi nak kata bergaduh pun tak, tapi berbincang dengan sahabat saya, orang yang jual ejen takaful ni lah, yang jual insurans dan sebagainya. Dia kata faraid ini pilihan yang terakhir sekali. Maknanya apa? Kita boleh tentukan dahulu mengikut persetujuan ahli waris. Hakikatnya adalah mesti kena faraid terlebih dahulu. Nak keluar, kena 3 syarat tadi yang saya sebutkan, takharruj daripada faraid. Sebab itu hukum untuk membahagikan harta pusaka ataupun pelaksanaan faraid itu adalah wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Terdapat beberapa dalil tentang kewajiban tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama dalil daripada Al-Quran iaitu di dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabu walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa.
Yang bermaksud bagi orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Dalam ayat lain Allah berfirman, ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka, yakni anak-anak kamu. Yusikum. Yusikum ini kata guru saya almarhum Ustaz Jabal An, orang Indonesia, mengatakan yusikum ini ada sebahagian ulama mengatakan hukumnya lebih berat daripada wajib. Ada wajib, ada tuntutan yang sunat, tetapi yusikum ini adalah tuntutan yang sangat berat, sangat dituntut oleh agama kepada siapa? Kepada kita. Untuk apa? Untuk mengenai pembahagian harta pusaka ini dilaksanakan kepada ahli waris kita. Fariidatan minallah, pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan 100% daripada Allah, bukan daripada sahabat Nabi, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada satu kisah ketika orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang pembahagian harta pusaka. Mafhum daripada hadis tersebut, Nabi mengatakan tidak tahu. Kemudian turunlah ayat berkaitan tentang pembahagian harta pusaka. Logik akal kita, logik untuk kita terima bahawasanya semua ketentuan tentang faraid ini mesti daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesemua yang ada di dunia ini, sama ada kereta, harta, rumah, duit, isteri, anak, keluarga, keturunan kita, semua yang berada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Telefon kita ini bukan milik kita hakikatnya, tetapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pipi kita, hidung kita, telinga kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati sahaja, kembali kepada siapa? Pemilik dia yang sebenar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu Allah tentukan kepada siapa yang berhak mendapat di kalangan ahli waris. Itu yang kita kena faham betul-betul. Kenapa yang dikatakan ketentuan faraid ini langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham sebab semua yang ada milik kita ini di dunia waktu kita hidup, hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah dikembalikan, dan Allah kembalikan semula kepada waris-waris kita dengan cara apa? Dengan cara faraid yang Allah dah tentukan dalam Al-Quran. Wasiyatan minallah, tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan daripada Allah. Tilka hududullah, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum an tadillu, Allah taala menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dalil daripada as-sunnah iaitu an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu, iaitu ahli waris yang berhad, ashabul furud, anak, ayah, ibu, kemudian pasangan kita. Di kalangan lelaki berapa orang yang tersenarai, yang boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat? Ada 15. Sebelum ni saya dah pernah sebut. Yang di kalangan perempuan pula ada 10 orang. Kesemuanya waris yang tersenarai ada 25 orang. Seandainya ke-25 ini ada, wujud
di kalangan waris kita yang benar-benar berhak mendapat hanyalah 5 orang sahaja. Siapa dia? Suami ataupun isteri pasangan kita. Kemudian bapa kita kalau masih ada. Kalau tiada, atuk ada ke tidak? Kalau ada, atuk dapat. Dengan syarat bapa tiada. Kalau misalnya kata bapa ada, atuk tak dapat sebab mahjub terhalang adanya bapa. Kemudian yang ketiga siapa? Ibu kita. Ibu kalau ada akan dapat bahagian. Kalau nenek ada, terhalang nenek sebab ada ibu. Kalau tiada ibu, ada nenek, barulah nenek dapat. Kemudian yang keempat siapa? Anak lelaki. Dan yang kelima, anak perempuan. Kalau kelima-lima ini ada, yang lain tak dapat, terhalang. Mahjub namanya. Terhalang disebabkan apa? Ada yang lebih berhak mendapat. Tak boleh nak nyending-nyending lah. Ni bahagian aku ada ke tak ada. Kalau ada 5 ini, yang lain tak dapat. Sama ada adik-beradik si mati, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Kemudian siapa lagi? Pakcik, anak pakcik, sepupu. Yang jauh-jauh itu walaupun tersenarai di kalangan ahli waris yang 15 lelaki dan 10 perempuan, tetapi ada yang 5 ini, yang lain akan mahjub ataupun terhalang. Adapun bakinya maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam yaqul innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rawahu Ahmad. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya. Ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih. Hadis ini yang digunakan untuk menentukan hukum tiadanya wasiat kepada ahli waris. Wasiat ni apa dia? Dia cakap masa hidup, tetapi pemberian selepas mati. Ini tarikh bagi wasiat. Hibah apa dia pula? Hibah pemberian semasa hidup dan penyerahan juga semasa hidup. Misal kata saya ada tanah 1/2 ekar. Saya hibahkan, saya berikan kepada anak saya yang sulung semasa hidup. Kemudian saya meninggal dunia, harta 1/2 ekar tadi tak termasuk dalam harta faraid sebab saya dah serahkan semasa hidup dan penyerahan itu juga berlaku semasa hidup. Ada pun yang dikatakan wasiat, ucapan, akad semasa hidup tetapi penyerahannya selepas kematian. Contoh yang biasa kita dengar, Along, kalau ayah mati nanti tanah dekat ujung kampung yang 1 ekar kamu uruskan untuk diwakafkan kepada masjid. Contoh. Berlaku tak? Biasanya berlaku. Itu yang dikatakan wasiat. Dan syarat-syarat wasiat juga bukan kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Senaraikan di kalangan ahli waris siapa yang berhak. Sekiranya dia termasuk ahli waris yang berhak, contoh anak tadi, tak dapat dia wasiat, atau dalam erti kata lain wasiatnya terbatal, tak boleh diambil kira. Kalau nak ikut juga boleh dengan syarat mengikut persetujuan ahli waris yang lain. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dia dah ambil hak ahli waris yang lain. Bahagiannya dah ada dah. Dia dah ahli waris, tetapi dapat lagi wasiat, kena mengikut persetujuan ahli waris yang lain. Sebab apa? Sebab wasiat ini dilaksanakan sebelum daripada pembahagian harta pusaka. Apa nak kena buat bila berlaku kematian? Yang pertama sekali, asingkan dahulu untuk kos pengebumian. Dari urusan mandinya, urusan kafannya, urusan ke bumi, solat dan sebagainya, pihak hospital, van jenazah dan sebagainya. Sama ada melalui khairat kematian ataupun tidak. Kalau misal kata memerlukan dana, ambil daripada harta si mati. Itu perkara paling utama
Yang mula-mula sekali perlu dibuat apabila berlaku saja kematian. Yang kedua, langsaikan hutang si mati. Hutang ada dua, hutang dengan Allah dan juga hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah contohnya apa? Dia tertinggal puasa, kena bayar fidyah. Dia apa lagi macam-macam, ada nazar tetapi tak terlaksana. Ini antara hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena kira dan bayar. Kemudian hutang sesama manusia, sebab tu biasa selepas daripada sembahyang jenazah ada waris yang akan bercakap. Misal kata almarhum arwah ada berhutang dengan sesiapa, boleh bertemu dengan saya atau mana-mana ahli waris, ahli keluarga untuk dituntut. Ini yang dikatakan hutang kepada manusia, kena langsaikan dahulu. Kemudian barulah wasiat kalau ada. Itu pun syaratnya bukan kepada ahli waris, kemudian tidak lebih daripada 1/3 daripada harta yang baki daripada urusan pengebumian, urusan hutang. Jadi 1/3 maksimum. Kalau kurang tak ada masalah. Kalau lebih, ambil maksimum 1/3 sahaja. Ini pendapat yang utama di kalangan mazhab Syafi'i. Ada pun yang mengatakan boleh ambil dengan syarat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Sama juga halnya wasiat tersebut kepada ahli waris, kepada anak bongsu. Biasa tak? Kalau mati nanti mak ayah, rumah ni nanti jadi harta pusaka, mak wasiatkan kepada adik kamu yang bongsu. Biasa berlaku. Kalau bisa kata ahli waris yang lain faham dan setuju, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak setuju, jangan kata yang tak setuju tamak. Itu hak dia. Sebab kita dah ambil hak dia. Bahagian kita faraid dah ada, tetapi wasiat pun kita dapat juga. Sedangkan kita adalah ahli waris. Dan hadis ini jelas menunjukkan fala wasiyata lil warithin. Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah bagi mereka yang ingkar firman-Nya, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut, iaitu berkaitan tentang pembahagian harta pusaka, iaitu kepada anak yatim, faraid dan wasiat, adalah batas-batas syariat, iaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat 13. Apa ayat yang ke-14 selepas daripada ayat tersebut? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya. Bukan masuk dalam api neraka sekejap, tetapi khalidina fiha. Kekal dia. Ulama mengatakan yang dikatakan kekal ini tempoh yang terlalu panjang, terlalu lama. Kalau di dunia ini setahun kita rasa lama, 70 tahun kita hidup rasa lama dah, tapi di akhirat lebih lama lagi. Khalidina fiha. Dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Duduk dalam neraka bukan duduk goyang kaki, tetapi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehari demi sehari, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyazubillahi min dzalik. Surah An-Nisa ayat yang ke-14. Hukum yang kedua berkaitan apa? Berkaitan tentang mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris adalah fardu kifayah. Makna fardu kifayah ni apa? Fardu tetapi kifayah. Seorang buat, yang lain tak payah. Itu bahasa mudah kita nak faham. Tapi bukan tu maksudnya. Maksud terperincinya apa? Seandainya dalam satu karya kita ini ada yang belajar tentang faraid,
Yang lain terlepas gugur kewajipan kefarduan dia untuk menuntut ilmu tentang faraid. Begitu juga seandainya dalam satu kampung ini ada yang boleh mampu untuk menentukan pembahagian kepada ahli waris mengikut perkiraan faraid, maka yang lain terlepas tanggungjawab untuk menentukan, terlepas fardu. Bukan yang lain tu goyang kaki saja, tak. Maknanya dia kena terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Kalau sebelum-sebelum ini tak ada pengajian, alhamdulillah kali ini ada pengajian. Sekurang-kurangnya terangkat fardu kifayah di kampung kita. Cuma pembelajaran kita lebih kepada ilmiah, lebih kepada fakta. Sebab kalau orang yang suka-sukalah, ada setengah orang tak suka, ini nak kena ingat, nak kena masuk je, tak bercerita. Ada setengah orang dia suka sejarah, kisah-kisah. Ada setengah orang dia suka berkaitan hukum-hukum fiqh dan sebagainya. Tapi dalam bab faraid ini, ia adalah boleh dikatakan fakta 100% langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan corak pembelajaran kita juga mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mudah untuk terima dan mungkin ada yang mudah untuk faham. Kalau yang sebelum ni kata ada yang tak faham langsung, macam nak ambil periksa ustaz. Tapi kita cuba mana yang termampu untuk kita faham, supaya apa? Supaya mati kita nanti sekurang-kurangnya ada di kalangan waris kita dapat melaksanakan kewajipan faraid, iaitu pembahagian harta pusaka mengikut kaedah faraid. Adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Qala al-Imam al-Ghazali an ilmi al-mirathi ajma'ati al-ummatu ala annahu min furudil kifayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan ilmu pusaka, para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu yang fardu kifayah. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Kalau misal kata di kampung kita ini dah ada orang yang belajar, dah ada orang yang arif, dah boleh menentukan, ada lagi yang nak belajar, hukumnya sunat, bukan lagi fardu kifayah kepada orang yang kemudian tadi. Ilmu yang fardu ain ada berapa? Ada 3. Yang pertama berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang tauhid. Yang kedua berkaitan tentang syariat, berkaitan tentang fiqh, hukum wajib, haram, makruh, sunat, harus dan sebagainya. Dan yang ketiga berkaitan tentang tasawuf, iaitu akhlak. Ada ulama menambahkan lagi satu, iaitu berkaitan tentang ilmu fitan, ilmu berkaitan akhir peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tapi yang 3 ini muktabar di kalangan para ulama, fardu ain kepada semua mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang akil dan juga baligh, kemudian telah sampai kepada dia dakwah berkaitan tentang agama. Tapi zaman sekarang ni zaman semua di hujung jari kita. Tak ada lagi alasan orang kata aku tak dapat lagi info tentang solat. Contoh, aku tak dapat apa-apa maklumat tentang puasa, macam mana puasa di bulan Ramadan. Aku tak dapat dakwah tentang zakat dan sebagainya, sebab segala-galanya di hujung jari. Kat mana pelusuk pun boleh dikatakan majoriti ada telefon pintar, telefon bijak orang panggil. Bijak tak kita? Terpulang pada tuan-tuan untuk menggunakannya. Telefon pintar dah, tetapi kita ini untuk menggunakannya adakah dengan cara pintar ataupun sebaliknya. Kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Aku yang sulung, aku patut dapat lebih. Aku yang jaga arwah mak masa sakit 10 tahun, arwah mak sakit, aku yang jaga, aku patut dapat lebih. Ini antara contoh yang mengikut akal semata-mata. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan.
Walau bagaimanapun, kalau misal kata di kalangan ahli waris, di kalangan adik-beradik kita, kita tahu dia orang yang susah, kemudian dia banyak berjasa kepada ibu dan bapa, sunat untuk kita untuk berikan bahagian kita lebih kepada dia. Bukan wajib, tetapi sunat. Itu pun selepas daripada pembahagian harta pusaka. Pembahagian harta pusaka ini bukan mesti nak kena pindah milik dulu tanah, ini dah tukar nama dulu, tak semestinya. Tetapi yang dikatakan wajib untuk menentukan harta pusaka mengikut faraid ini adalah menentukan dahulu. Abang dapat berapa bahagian? 1/8 contoh. Kakak dapat berapa? Kakak dapat 1/16 contoh. Tentukan mengikut pecahan ataupun peratus dahulu. Waktu kita nak tentukan berapa harta si mati, kita tak ambil tahu pun. Ini yang kadang-kadang di kalangan adat kebiasaan orang kita selalu bercakap, keluar daripada mulut, kubur arwah merah lagi, dah sibuk nak cerita pasal harta. Harta ini kita tak ambil tahu pun apabila nak menentukan faraid. Berapa ekar tanah arwah, berapa biji rumah arwah yang ada, tak. Tetapi kita laksanakan tanggungjawab, kefarduan itu, kewajipan itu untuk menentukan dahulu di kalangan ahli waris berapa dapat. Kakak dapat 1/16, abang dapat 1/8, adik lelaki dapat 1/8, adik perempuan dapat 1/16 contoh. Ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, pasangan arwah ayah meninggal, mak dapat berapa, mak dapat 1/6 contoh. Itu yang dikatakan menentukan faraid. Saya biasa ditanya oleh orang melalui WhatsApp ataupun melalui mulut depan-depan. Dia tanya, "Ustaz, abang saya meninggal dunia, ada waris ayah, ibu, anak, berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan. Boleh tak Ustaz tolong kirakan?" Saya boleh kata tak sampai 10 minit pun untuk kita tentukan berapa. Ini bagi yang dah tahulah, yang dah belajar. Sebab nak tahu ini sebenarnya mudah je. Dia kena hafal, kena tahu macam sifir lah. 2 kali 5, 10. 4 kali 6, 24. Sebab dah hafal, sebab dah tahu. Jadi bahagian ayah berapa? 1/6. 1/6 bersama asabah. Bahagian suami berapa? 1/2, 1/4. Bahagian isteri berapa? 1/4, 1/8. Kena hafal lah, kena ingat. Tapi yang tak ingat, kita boleh rujuk kitab. Sekurang-kurangnya kita tahu kalau misal kata berlaku situasi begini, di mana kita nak rujuk, kat mana kita nak tengok, muka surat berapa, perbahasannya berkenaan dengan isu ini, dengan siapa kita nak rujuk, dengan siapa kita nak jumpa untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan ahli waris. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya ialah yang pertama, galakan daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa nani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawah Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Kalau sekarang kita tanya adik-adik kita, anak-anak kita yang sekolah rendah, tahu tak baca Quran? Alhamdulillah, majoriti anak-anak kita yang dah tahap 2, darjah 4, darjah 5, darjah 6 boleh baca Al-Quran. Cuba tanya dia pasal faraid, sedangkan tuntutannya sama. Nabi menyuruh kepada kita belajar Al-Quran dan ajarkan. Dalam masa yang sama dalam hadis ini, Nabi menyuruh kita belajar faraid dan ajarkan. Tetapi kalau anak-anak kita boleh baca Al-Quran, kenapa tak boleh tahu tentang faraid? Bahkan bukan anak-anak, di kalangan orang dewasa pun kadang-kadang ada yang tak tahu dan tak pernah tahu pun. Oh, ada faraid rupanya ya. Biasanya ingatkan bahagi ikut sama suka. Ada yang sampai tahap macam tu. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan ilmu akan hilang dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut.
Yani ilmu itu akan hilang dengan sebab apa? Matinya para ulama, matinya orang yang alim. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebelum puasa hari itu pernah ada orang datang ke pejabat saya, pejabat penghulu Mencing Batu. Saya tak nak sebutlah siapa namanya, kampung mana. Isu harta juga bergaduh di kalangan adik-beradik ipar. Bahagian arwah ini adalah kakak kepada pengadu tadi datang ke jumpa saya. Dia kata, "Tok, macam mana ni Tok? Kalau ikutkan rumah yang dia duduk tu, ada bahagian kami adik-beradik, tetapi yang si abang ipar ini tak nak keluar dan tak nak berbincang cara untuk selesaikan isu ini, sama ada nak nilaikan ke, nak dibahagikan ke, ataupun macam mana." Jadi saya panggil seorang satu pihak, ceritakan apa masalahnya. Dia ceritakanlah masalah sekian. Rupanya kebiasaannya yang jadi isu ni adalah isu sikap ataupun hubungan antara ipar ini tak rapat dari sudut peribadi sebenarnya, tapi berkait dengan macam-macam, termasuk dalam urusan pembahagian harta pusaka. Panggil lagi si pengadu, kemudian panggil kedua-duanya untuk bincang. Dan alhamdulillah sekarang ini dia orang pun dah selesaikan mengikut apa yang disarankan. Saya cakap satu benda je, kalau tak nak selesai dekat sini, selesai di mahkamah untuk menentukan siapa yang berhak. Kos, faham-fahamlah urusan mahkamah ni menggunakan kos, menggunakan masa dan sebagainya. Jadi mereka bersetuju, okey, ikut pembahagian harta pusaka, selebihnya mereka nilaikan berapa rumah dan bayarlah kepada siapa yang berhak. Jadi nak katanya berlaku tak perselingkahan, berlaku. Bukan sekarang ini, daripada dulu lagi. Banyak kes yang bergaduh sampai berbunuh-bunuh, berparang, adik-beradik, anak beranak, anak bunuh ibu, anak bunuh ayah, bunuh kakak, bunuh abang. Sebab apa? Sebab harta sahaja. Jadi kena tahu yang mana yang dikatakan fardu, yang mana dikatakan asabah, yang mana dikatakan berhak, yang mana dikatakan tidak berhak. Sebab kalau tak tahu, semua orang anggap dia berhak. Semua orang anggap dia ada hak bahagian dia, sedangkan dia tak ada hak ataupun bahagian. Azan ni, kita lewat azan sekejap, kemudian kita sambung sedikit ya. InsyaAllah kita sambung dalam 5 minit sebelum mulakan solat Isya. Jadi kesimpulan ataupun penghujung ini suka untuk saya kongsikan ingatan juga kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan, yang mana apa kata Nabi SAW, mafhumnya orang yang paling bijak di dunia ini adalah orang yang sering bermuhasabah tentang kesalahan dosa-dosa dia yang lalu. Bermuhasabah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, iaitu taubat apa dia yang dikatakan taubat? Berhenti, menyesal dan berazam. Berhenti buat dosa, kemudian menyesal dengan dosa yang dibuat, kemudian berazam untuk tidak mengulangi daripada melakukan dosa tersebut. Dan yang kedua, apa kata Nabi, orang yang bijak ini iaitu bersedia untuk menambahkan amal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita buat ini sama ada dengan solat kita, bersedekah kita. Untuk nasihat kepada diri saya juga, Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang dikatakan ikhlas itu ada 3, sering saya katakan dalam kuliah ataupun tazkirah. 3 peringkat. Yang pertama kerana Allah semata-mata, yang kedua kerana Allah dalam masa yang sama untuk mendapatkan fadilat, dan yang ketiga untuk dapatkan fadilat dan elak daripada azab. Kenapa solat? Sebab tak nak kena siksa dalam kubur nanti dengan malaikat. Tak apalah, yang penting itu juga dikatakan ikhlas oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang penting bukan buat ibadat kepada tujuan selain Allah.
kerana manusia, kerana apa lagi, nak menunjuk dekat orang. Sebab apa? Semua amalan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi yang dikatakan berkait dengan hati, berkait juga dengan ikhlas, iaitu berkaitan tentang ujub. Apa makna ujub ini? Ujub ni ialah berasa diri itu lebih daripada orang lain. Kalau riak ini kita boleh kawal, kita boleh jaga supaya niat kita ini kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang. Tetapi ujub ini satu terlintas dalam hati kita, ini satu penyakit yang syaitan ini cukup pandai bermain muslihat dia untuk apa? Menghasut kita ada perasaan ujub dalam diri, iaitu merasa diri dia lebih daripada orang lain. Perasaan kagum atas diri sendiri, merasa diri dia hebat daripada orang lain, kemudian berbangga diri, kemudian memuji-muji, terpersona dengan diri dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ujub ini satu penyakit hati yang sangat tersembunyi, yang kadang-kadang kita pun tak sedar. Sebab terlintas dalam hati kita juga dikatakan ujub. Perasaan ujub ini boleh datang dalam berbagai bentuk. Yang rajin ibadahnya, berasa diri dia banyak beribadah daripada orang lain. Malam ni aku datang mengaji, tu orang lain tu jiran aku tak pergi pun, aku lebih daripada dia. Itu juga termasuk dalam perasaan ujub. Kemudian yang berilmu juga ada yang dikatakan ujub, kagum dengan ilmu dia berbanding orang lain. Aku belajar tinggi sampai luar negeri, ada degree master, PhD, orang lain tak ada, juga termasuk dalam kategori ujub. Kemudian orang yang cantik, yang tampan, yang handsome juga ada terkait dengan ujub. Orang yang dermawan, yang banyak bersedekah juga ada terkait dengan ujub. Memikirkan atau bandingkan dengan orang lain yang mengatakan aku lebih banyak bersedekah, menderma daripada orang lain. Kemudian orang yang berdakwah juga ada terkait dengan ujub. Jadi hati-hati pesanan ini juga kepada diri saya dan juga tuan-tuan. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ujub adalah perasaan kagum pada diri sendiri sehingga kamu merasa bahawa kamu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya dibanding orang lain. Padahal semua kelebihan yang kita dapat adalah kelebihan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Semua nikmat, kelebihan yang Allah berikan kepada kita hakikatnya adalah daripada Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, ketahuilah bahawa keikhlasan niat terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa ujub dengan amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya, sia-sia amalan kita. Walaupun kita dapat hindar daripada riya, tetapi kalau ada ujub, maka sia-sia juga amalan kita. Bagaimana cara nak mengurangi sifat ujub ini? Nak hilangkan mungkin susah, tapi kita ada cara untuk mengurangkan, iaitu setiap kali terdetik di hati kita tentang kehebatan diri kita, sama ada harta kita, derma kita, ibadah kita, ilmu kita, dakwah kita dan sebagainya, bersegeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak-banyak. 1000 istighfar biasa menyamai satu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang saya bacakan di awal mukaddimah kuliah tadi. Yang kedua, bagaimana cara nak mengurangi sifat ujub? Menganggap semua kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang orang memuji kita, sunat untuk kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini kelebihan daripada Tuhanku, bukan aku punya, bukan sebab aku, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Dan yang ketiga, mohon doa kepada Allah, bantuan supaya Allah, hati kita ini Allah berikan untuk kita tidak ujub, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada beribadat dari sudut solatnya, puasa, zakat dan sebagainya, sedekahnya, menyampaikan dakwahnya, apa lagi, semualah perkara-perkara ibadah kerana Allah Ta'ala. Apa doa yang Nabi SAW ajarkan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang biasa kita bacakan dalam doa iftitah setiap kali solat. Apa maknanya? Katakanlah Muhammad, qul,
Ini adalah ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, inna solati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan dengan pengingatan ini juga kepada diri saya, bila kita selalu bercakap, kita lebih ingat dalam hati kita. Saya yang bercakap ini, tuan-tuan jauh dengan mulut saya, telinga saya lagi dekat dengan mulut saya, hati saya lebih dekat dengan mulut saya. Juga peringatan dan juga nasihat kepada diri saya, mudah-mudahan apa segala amalan yang kita lakukan di dunia ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada perasaan ujub. Auzubillahi minaz zalik. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa dan terputus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.